Punit ipi 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 ipiเจ็บหลายปูนิดอิปิอิปิอิปิอิปิอิปิเกือบตายมาเอาอิปิอิปิอิปิ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak tahun 4? Cikgu harap semuanya berada di dalam keadaan yang sihat dan selamat di samping keluarga yang tersayang. Kita akan meneruskan PDPR Sejarah tahun 4 pada minggu ini dengan masih lagi di unit 1 iaitu mengenali sejarah. Jom kita belajar sama-sama. Pada PDPR yang lepas, kita sudah mempelajari tentang pengertian sejarah, sumber dalam sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Pada minggu ini, kita akan teruskan tajuk kita dengan tajuk masa dan ruang dalam sejarah dan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Baik, mari kita lihat tajuk ruang dan masa. Urutan masa digunakan oleh sejarawan untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa juga dikenali sebagai kronologi. Urutan masa juga dikenali sebagai kronologi. Baik, kita tengok konsep masa ya. Konsep masa terbahagi kepada 3, iaitu dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga boleh dilihat dari konsep zaman, terbahagi kepada 2, iaitu zaman sebelum Masihi SM dan zaman Masihi M. Dapat? Jadi dirangkumkan di sini konsep masa kita boleh tengok kepada 2 benda. Satu, konsep masa dibagi kepada 3 iaitu dekad, abad dan alaf. Satu lagi konsep masa dilihat melalui zaman iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk kamu rajah garis masa. Okey, kamu juga boleh rujuk buku teks sejarah muka surat 10, 11 dan 12. Okey, ini secara mudah untuk kamu selesaikan latihan sebentar lagi. Okey, kalau kamu tengok ini ialah rajah garis masa yang berwarna merah jambu zaman sebelum Masihi dan yang berwarna ungu zaman Masihi. Okey, kita akan tengok konsep masa iaitu dekad, abad dan alaf. Untuk dekad, okey di sini ya. Di sini tahun untuk dekad 1 hingga 10 Masihi kita akan panggil dekad, iaitu selama 10 tahun. Untuk abad 1 sehingga 100 Masihi, iaitu 100 tahun, kita panggil abad. Daripada 1 Masihi sehingga 1000 Masihi kita panggil alaf. Daripada sini sampai sini alaf, iaitu selama 1000 tahun. Okey, itu yang kita panggil sebagai rajah garis masa. Nanti kamu perlu masukkan maklumat-maklumat tersebut, maklumat ini semua di dalam latihan yang kita akan buat dalam modul sebentar lagi. Okey, tadi sudah habis tajuk ruang dan masa. Sikit saja ya, kamu hanya perlu tahu kenapa perlu digunakan urutan masa. Kamu perlu tahu juga urutan masa juga itu urutan masa dikenali juga sebagai apa, konsep masa dan juga zaman. Kemudian barulah kamu tahu tentang rajah garis masa. Sekarang kita akan masuk sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Tajuk yang seterusnya ya,
sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey. Sesuatu peristiwa mesti ada sebab dan akibat supaya kita lebih memahami tentang kejadian sesuatu peristiwa tersebut. Okey, cikgu ambil contoh. Contoh untuk peristiwa yang biasa berlaku di sekeliling kita. Contohnya, Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik yang biasanya kita buat di sekolah. Apakah sebab terhadap peristiwa tersebut? Okey, sebab dia untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Akibat daripada peristiwa tersebut, murid akan belajar dengan lebih tekun. Okey, dapat? Okey, ini yang kedua pula contoh berkenaan dengan peristiwa sejarah di Malaysia. Peristiwa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah sebab? Sebabnya kerana peristiwa British menjajah Tanah Melayu menjadi sebab kenapa terjadinya peristiwa tersebut. Okey, akibat dari peristiwa itu, rakyat akan berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Okey, dapat? Okey, itu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi untuk aktiviti nanti kamu boleh tengok modul. Kamu hanya perlu menyatakan apakah akibat yang akan berlaku terhadap sesuatu sebab, ya. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Tugasan yang perlu kamu buat ialah, okey, modul yang cikgu telah berikan, modul sejarah. Buka muka surat 5 dan 6. Okey, nampak muka surat 5 dan 6 ni. Okey. Okey, kamu selesaikan yang ini. Senang saja macam kita dah buat tadi. Lepas tu ini ialah garis masa. Tengok balik dalam buku teks ataupun dalam video yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Okey, yang ini senang juga. Dekad berapa tahun, abad berapa tahun, alaf berapa tahun. Okey. Okey, ini latihan. Okey, ini latihan untuk sebab dan akibat. Baca betul-betul, kemudian kamu huraikan ataupun nyatakan apakah akibat daripada sebab-sebab yang telah diberikan. Okey, itu saja, ya. Kita jumpa lagi di PDPR minggu hadapan dengan tajuk yang baru pula. Baik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.